Alright, 13 hari jualan 2.3 juta ringgit bersama SKV. Pagi. Okey, apa khabar semua? Ya. Alright, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So kat belakang saya tu saya punya office lah. Tapi office tu dah lama tak buka. Sebab apa, masa Covid, masa PKP baru ni, saya punya staff semua dah berhenti kerja. Tapi bisnes kereta sewa saya masih lagi berjalan lah. Dan bisnes tu saya minta kawan saya lah untuk uruskan. Dan sekarang ni saya fokus menjadi usahawan SKV saja. So SKV ni dia menjual produk kesihatan lah, khusus untuk kencing manis. SKV juga ada produk untuk kuruskan badan. Dia ada produk untuk vitamin, dia ada kopi kan. Alright, so hari ni saya nak bercerita tentang macam mana dalam masa 13 hari saya boleh buat jualan 2.3 juta. Alright, ni saya punya record sale. Jualan dan bonus SKV daripada 1 sampai 13 Mac 2022. Kan. So saya punya personal sale selama 13 hari dalam 10,000 saja. 10,365 ringgit. Dan saya punya group sale 2.3 juta. Dan saya punya bonus 64,000. Alright, so nak tahu tak macam mana saya buat ni? Okay, so sebelum tu saya nak check pada yang menonton ni, boleh tak mendengar suara saya dengan jelas? Video semua clear? Cuba komen. Alright, so sebenarnya ada 5 langkah lah, ada 5 benda yang saya buat daripada awal saya join sampai sekarang. Alright, so saya nak check pada yang menonton ni, boleh tak dengar suara saya dengan jelas? Video semua clear? Cuba komen sikit. Ni saya punya, hari ni saya nak bercerita. Logik ke tidak? Saya pun, ini dalam banyak-banyak bisnes yang saya buat, inilah bisnes yang paling tinggi jualan dan paling menguntungkan lah. Okay, so sebelum saya join SKV, sebenarnya saya ada buat bisnes kereta sewa lah. Tetapi bila Covid datang je, bisnes tu memang terjejah teruk lah kan. Ni saya tunjuk lah saya punya office. Ni saya punya office lah, boleh besar lah. Alright, ni kawasan saya punya area lah. Okay. Suara jelas. Okay, sambil-sambil tu, kalau you all ada soalan nak tanya, boleh tanya. Dan saya nak minta izin, saya nak iklan. Saya mencari, ada tak sesiapa yang nak join team saya? Ada tak sesiapa yang nak join team saya sebagai usahawan SKV? Sekejap, saya off dulu. So this is the company. Pernah dengar tak SKV? SKV ni dia company ni dia daripada tahun 2009. Sekarang ni dia daripada dulu lagi lah, dia jual produk-produk kesihatan. Dia punya founder dia yang pakai spek mata tu Dr. Syed. Dia orang wujudkan SKV ni sebab apa? Masa Dr. Syed ni bekerja dekat hospital, so dia jumpa banyak pesakit dia yang terpaksa makan ubat yang terlalu banyak. Pesakit-pesakit macam kencing manis, darah tinggi, jantung kan. So SKV ni ditubuhkan untuk menyediakan suplemen yang boleh membantulah mengawal penyakit-penyakit yang macam kencing manis kan, darah tinggi, jantung kan. Alright. Sekarang ni macam saya pula join SKV pada Februari 2021. Saya join tu sebab apa? Bisnes saya tu jatuh lah. Alright. Dialisis kenapa tak boleh makan? Dia kalau dah kena kencing, kalau dah darah sakit buah pinggang ni, dia kena dapatkan nasihat doktor lah. Sebab apa, orang sakit buah pinggang ni, dia tak boleh makan sebarang. Kan? Itu dah kronik betul lah tu. So sebelum kita kena penyakit buah pinggang, sebelum kita kena dialisis tu, make sure kita jaga pemakanan dan kita dapatkan, kita gunakan ambil suplemen lah untuk make sure badan kita ni tidak
jadi lagi teruk. Alright. Dengar cerita ramai beli tak pakai link. Link apa tu? Alright, so sambung cerita. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu untuk menjadi usahawan SKV? Saya join SKV ni kira dah masuk setahun lah. Masa saya join tu, mula-mula saya punya sale tak banyak lah. Dalam sebulan dalam 10,000, 11,000 kan. Tapi sekarang ni saya punya group sale dalam bulan lepas 2.45 juta. Kan. Alright. So kalau ada sesiapa yang nak menjadi usahawan SKV, boleh komen nak, you screenshot video ni and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Modal untuk menjadi usahawan SKV murah je. Sekarang ni bermula RM65.40. Bila you daftar, you akan dapat training 5 hari. Lepas tu you dapat bahan-bahan marketing and then you dapat support group dan you follow je the process, insya-Allah lah you akan boleh buat duit. Kan. Saya under team Abang Wahi. Salam dari Kuala Kangsar. Thank you Kak Bel. Alright. So macam mana sales setakat ni? Siapa yang bawah saya? Siapa yang bawah saya ataupun siapa kat sini yang dah jadi usahawan SKV, cuba share sikit berapa you punya group sale. Yang penting tu you punya bonus. Saya alhamdulillah lah, setakat semalam saya punya bonus 64,000 lah. Saya buat bisnes ni 2 orang je dengan isteri saya. Kita orang tak ada pekerja kan. And then kita orang memang gunakan zero cost marketing lah. Memang langsung tak menggunakan ads. Alright. Siapa yang dah join, cuba share berapa you punya group sale, berapa you punya bonus. Cuba share. Macam tadi saya share, saya punya personal sale dalam 10,000, saya punya group sale 2.3 juta, dan saya punya bonus lah dalam 60 berapa tadi? 64,000 60, alhamdulillah lah kan. Baru 13 hari. So satu hari 64,000 bahagi dengan 13 hari, lebih kurang 5,000 lebih lah satu hari. Betul tak? Saya buat servis, tak boleh nak group sale. Oh yeah, buat servis. Servis apa tu? Servis apa tu? Alright, so saya sebelum ni pun saya buat servis, servis kereta sewa lah. Tapi kalau nak dibandingkan bisnes kereta sewa dengan bisnes SKV ni, kira bisnes SKV ni dia lebih mudah, dia punya keuntungan pun lebih tinggi lah berbanding bisnes kereta sewa lah. Sebab tu bisnes kereta sewa saya hand over je lah. Saya bagi dekat orang je kan. Saya bagi kat orang, tolong uruskan. So saya fokus kepada bisnes yang lebih menguntungkan. Alright. Okay, so saya cerita sikit macam mana saya boleh terjebak dengan SKV. Ada tak nak dengar cerita macam mana saya boleh terjebak dengan SKV? So macam sebelum saya biasa saya terangkan, saya mulakan bisnes kereta sewa pada tahun 2006 lah. Masa tu saya masih bekerja dekat universiti. Saya dulu kerja government. Saya kerja government, sebab saya buat bisnes kereta sewa tu macam biasalah orang kerja government kan. Hutang keliling pinggang kan. Saya start kerja government tu tahun 2005. So start kerja je saya start buat hutang. Saya beli motor, saya beli kereta, lepas tu saya ada hutang kad kredit kan. So dalam masa tak sampai setahun, saya punya gaji tu habis bayar hutang je. Dapat je gaji, bayar tu bayar ni, lalas balance dah tak ada duit dah. Siapa kat sini yang bekerja, tak kisahlah kerja government ke kerja swasta ke, duit gaji tu habis bayar hutang je. So itu cerita saya pada tahun 2005 lah. Saya start kerja 2005. Kira macam start kerja beli motor kan. Lepas tu beli kereta, lepas tu hutang kad kredit kan. Sekejapan je tuan-tuan, saya duit gaji saya bayar tu bayar ni habis bayar hutang je. So saya rasa ramai dekat luar sana yang menghadapi masalah macam saya kan. Duit gaji tu habis bayar hutang je. Tambah-tambah sekarang ni dengan kos sara hidup meningkat, harga barang makin mahal kan. Kalau dulu gaji 2,000 tu pun dah tak cukup, apatah lagi kalau sekarang ni you bekerja gaji 2,000, 3,000 kan. Memang tak cukup. So that's why saya fikir, saya dapat idea, saya buat bisnes kereta sewa lah.
Alhamdulillah dah daripada bisnes kereta sewa tu saya dapat settlekan hutang. Lepas tu saya boleh berhenti kerja. Dan saya berhenti kerja tahun 2011. Ada lagi ke yang dengar saya bercerita ni? Ke saya cakap seorang-seorang? Ni cerita saya lah. Macam mana saya daripada seorang pekerja government, kerja makan gaji kan, terperangkap dengan hutang, and then saya buat bisnes. Alhamdulillah saya boleh settlekan hutang. Saya berhenti kerja, and then saya jadi jutawan. Lepas tu saya jatuh kan. Lepas tu saya bangkit balik kan. Ni cerita saya lah. Saya harap cerita saya ni boleh menjadi inspirasi. Alright. So semalam pun ada orang mesej saya. Dia minta tolong lah. Dia minta tolong sebab apa? Dia ada banyak hutang. Lepas tu dia sekarang ni hampir muslis, bankrupt kan. So saya pun bagilah nasihat kat dia kan. Alright, ada tak nak dengar macam mana saya daripada seorang pekerja makan gaji kan, kerja government, terperangkap dengan hutang. Lepas tu saya berniaga, alhamdulillah saya settlekan hutang. Saya berhenti kerja, saya jadi jutawan. Lepas tu saya jatuh. Lepas tu saya pun sama juga, macam bila saya jatuh tu saya pun ada hutang yang banyak, hampir kira nak kata hampir bankrupt lah kan. Dan saya bangkit balik lah. Ada tak nak dengar cerita? So saya harap cerita saya ni boleh menjadi inspirasi lah. Alright. Okay. So macam saya cakap tadi, saya start bisnes kereta sewa tahun 2006. Saya beli kereta 2 biji, saya sewakan. Lepas tu alhamdulillah bisnes tu mendapat sambutan. Dan pada tahun 2010 lah saya dah ada 70 biji kereta kan. 70 biji kereta, 30 tu kereta saya, 30 tu kereta saya dengan isteri, 40 tu kereta pajak lah kan. So masa tu sebiji kereta saya boleh sewa dalam 1,500 sebulan. Saya punya duit sewa tu lah dalam 100,000 lebih kan. And then kereta sewa tu masa tu dia punya profit lah dalam 30%, 40% kan. Kalau saya punya jualan tu dalam 100,000, saya punya keuntungan lah 30,000, 40,000 lah. Alright. So memang hidup saya berubah lah bila saya buat bisnes kereta sewa. And then saya start kembangkan bisnes saya lah, daripada satu cawangan kepada beberapa cawangan lah kan. Sampailah pada tahun 2015. So sebelum 2015 tu alhamdulillah bisnes saya memang buat duit kan. Saya boleh simpan duit, saya boleh beli rumah apa semua kan. Tapi bila masuk tahun 2015 tu, dia start problem lah. Problem tu nak kata salah, saya tak salahkan siapa-siapa lah. So mungkin tak ada rezeki kan. Alright. Okay, apa? Ada ni nak dengar. Okay, ada lagi ke yang mendengar ni? Okay. So 2015 saya tak nak salahkan siapa-siapa. Mungkin benda ni dah ditakdirkan lah. So tahun 2015 bila pihak kerajaan terpaksa menguatkuasakan GST kan. So semua orang kena bayar 6%. So company saya pun tak terkecuali lah, kena charge 6%. So 6% tu sebenarnya customer yang bayar, tapi dia bagi efek jugalah kepada company. Macam bila ada GST-nya, kita kena ada proper system. Lepas tu bila kena gunakan proper system ni, maknanya benda tu bukannya percuma, benda tu kena bayar. So dulu saya macam nak uruskan duit ni, kita pakai Excel pun dah okey dah. Tapi bila GST ni kena pakai dia punya sistem lah kan. Dan sistem tu dia bukannya murah tau, mahal. Sebab apa, masa tu saya ada banyak cawangan. So setiap cawangan kena ada akaun dia sendiri. So total saya kena bayar untuk sistem tu saja setahun 12,000. Alright, dulu tak payah bayar. Pakai Excel, pakai manual pun okey kan. Tapi bila GST je kita kena guna sistem. Sebab apa, kita nak record duit masuk, duit keluar, berapa GST kan. So untuk sistem tu saja kena bayar dalam 12,000 lah setahun. Bang, kopi Afia tu seeloknya berapa kali sehari minum? Saya minum pagi, petang. 2 kali lah. Kan. Alright. Macam pernah nampak abang ni di Bintulu. Saya dulu memang pernah bekerja dekat Bintulu, Sarawak. Okay, so
Sambil-sambil tu saya nak iklan, saya mencari ada tak sesiapa yang nak saya bantu, yang nak buat RM20,000 sebulan sebagai usahawan SKV. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Saya join SKV sekarang ni, alhamdulillah lah, saya punya komisen sebulan dalam RM70,000 lebih lah, alhamdulillah kan. So saya mencari sesiapa yang nak saya bantu untuk buat untung tau, untung RM20,000 sebulan. Saya target siapa yang join tim saya dalam masa 12 bulan boleh buat keuntungan dalam masa RM20,000 sebulan. Kan. So saya dah ada tim yang buat sebulan RM60,000, ada yang RM50,000, ada yang RM40,000, ada yang RM30,000, ada yang RM20,000. Saya dah ada ejen bawah saya yang dah buat RM60,000 sebulan. Kalau ada komen nak, you screenshot video ni and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Modal untuk menjadi usahawan SKV bermula RM65.40 sahaja. Macam mana tu bang? Kan. Nanti saya cerita apa benda yang saya buat. Dan saya buat marketing ni, saya memang langsung tak menggunakan iklan berbayar. Saya memang zero cost marketing. Ada 5 benda lah. Ada 5 benda yang saya buat daripada awal sampai sekarang dan benda tu menjadi. Nanti saya share. Okay, so siapa yang nak join team saya, boleh komen nak, you screenshot video ni and then you pergi dekat bio saya, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Siapa yang dah WhatsApp, komen dan WhatsApp. Alright. Okay, so sambung cerita tadi. Tahun 2015 bila GST diperkenalkan, saya punya kos tu dah meningkat lah. Kena bayar sistem kan. Lepas tu kita ingat bayar sistem okey lah. Rupa-rupanya kena ada pekerja lah yang betul-betul fokus manage account. So mula-mula saya ambil seorang pekerja. Lepas tu pekerja tu pening kepala lah. Sebab apa? Kerja tu terlalu banyak. Tambah lagi pekerja. Sampai saya perlukan 4 orang pekerja untuk uruskan account saja. Sebab apa? Kerja tu terlalu banyak. Macam customer bayar, kita kena keluar tax invoice, kita kena check payment. Lepas tu kita kena check claim daripada kita punya lisensi. Lepas tu macam customer bayar ni, dia bayar macam-macam tau. Ada yang bayar bank in, ada yang pakai kad kredit, ada yang online transfer, macam-macam. So setiap pembayaran tu dia ada fee dia berbeza-beza. So saya punya team ni dia kena check lah, dia kena check satu-satu lah, takut tersilap kan. So ada staff yang jaga bahagian duit masuk, ada staff yang jaga bahagian buat tax invoice, ada staff yang jaga bahagian check claim, ada staff yang check yang bahagian release payment. So kerja tu terlalu banyak lah. Sebab apa? Kalau tersilap, kita lah pula rugi kan. Lepas tu macam GST ni, kalau kita tersilap lapor apa semua, kita pula kena denda kan. So kerja tu terlalu banyak lah. And then saya ada 4 orang pekerja yang uruskan bahagian akaun. Gaji pekerja tu sebulan total lah dalam RM6,000 kan. You bayangkan RM6,000 kali dengan 12 bulan, RM72,000. Dulu tak perlu staff pun, isi saya buat seorang pun boleh. Tapi bila GST ni kira macam kerja banyak. Kena ada 4 orang pekerja untuk uruskan GST tu. So dengan sistem RM12,000 setahun, lepas tu gaji pekerja RM72,000 kan. Dah jadi kos kan. Tapi tak apalah, kita masih boleh tanggung. And then daripada situlah saya tengoklah, saya punya, macam saya ni start buka cawangan, saya menggunakan sistem licensing lah. Sistem licensing ni dia macam franchise. So mana-mana yang nak buat bisnes kereta sewa boleh join company saya. And then saya ajar dia, saya bagi sistem dan dia orang boleh run lah. Saya ambil lah payment sikit kan. Tapi bila GST diperkenalkan, saya tengok saya punya lisensi seorang keluar. Sebab apa? Satu, dia orang punya profit margin tu makin kecil. Lepas tu kerja jadi banyak. Kan? So macam dulu dia hanya bayar dekat saya 2.5% saja. Tapi bila GST tu dia kena bayar 6%. Lepas tu saya pula ambil 2.5%. Lepas tu payment jadi lambat lah. Sebab apa? Duit tu kena masuk company dulu, company saya kena check, lepas tu kena release. Dulu customer boleh bayar direct kat dia orang. So dia orang ni bila tengok macam tu, kerja dah lah banyak, untung makin kecil kan.
So dia orang pun memang buat apa aku nak duduk di bawah company saya kan. So dia orang belah seorang-seorang kan. So GST ni sebenarnya dia bagi impact lah kepada company saya kan. Alright. Anjing ni okey, jinak. Kalau kita tak lari okey. Kalau kita lari dia kejar. Alright, so sambung cerita. Apa lagi kesan kepada GST. Kesan. And then bila saya dulu saya macam pekerja saya ni family saya je kan. So macam kita orang bayar gaji basic, lepas tu dia orang pun sebenarnya dia orang ada kereta lah under company saya kan. So kita tak anggap dia orang ni pekerja, kita anggap dia orang ni macam partner kan. Tapi bila saya kena ambil pekerja yang bahagian account ni, so kena bayarlah KWSP. So saya punya cash flow pun dah koyak kan. Lepas tu tiap-tiap bulan kena kejar dengan KWSP kan. So macam kita bayar KWSP tapi kadang-kadang kita punya cash flow tu sangkut kan. So kita bayar lewat lah. Tapi itulah, saya macam masa tu saya boleh dikatakan setiap hari pegawai KWSP call WhatsApp kan, tanya mana payment. Oi, pening kepala saya kan. Alright, so siapa yang pernah jadi majikan, siapa yang pernah ada pekerja, mungkin dia faham lah kan. So bisnes kita dah struggle, and then kita pula kena bayar dengan KWSP pun semua. Lepas tu kita memang bayar, cuma kadang-kadang kita lewat lah, kita nak susun payment. Lepas tu yang pegawai KWSP pun hari-hari call, mana payment. Bapak gila kan. Lepas tu saya cakap dekat pegawai, tuan, saya bukannya tak nak bayar tuan, tapi saya punya bisnes ni struggle sekarang ni. So saya bayar lewat. So yang pegawai KWSP pun tak boleh macam tu kan. You kena bayar kan. Kalau you tak bayar, kita nak kenakan penalti. Kalau you lewat lagi, kita nak bawa you ke mahkamah kan. Ui, bapak gila kan. Aku ni meniaga dah lah, kena bayar tu bayar ni kan. Lepas tu kena paksa lagi bayar ni KWSP kan. Ui, memang pening kepala lah. Saya memang stres masa tu. Stres gila lah. Tiap-tiap hari dia call, lepas tu dia WhatsApp kita apa semua. Hari malam pun dia call, hari cuti pun dia call. Kita ni struggle cari duit. Dia senang-senang minta duit kan. Pening kepala tuan-tuan. Sebab apa saya buat bisnes ni, saya bukannya buat ada tender kerajaan ke, bukannya. Saya memang tak ada, kira macam bisnes yang saya memang bisnes saya memang open market. Memang tak ada deal projek-projek bagi apa-apa kan. So memang memang kita bersaing secara sihat lah, kan. Alright. So itu antara masalah lah. Lepas tu, tapi tak apalah, kita cuba bayar lah. Kita memang tu undang-undang, kita cuba bayar. Tapi masa tu cash flow pun memang agak terjejah lah kan. Memang tercekik lah kita punya cash flow kan. Lepas tu tengah-tengah kita struggle ni, datang lagi satu bala kan. LHDN pula. Saya tak jual bukhor lah. Saya tahu ni salah orang ni. Okay, so tahun 2018 kot. Tahun 2018 macam kita submit lah kita punya audit report apa semua. Tiba-tiba lah LHDN dia tak puas hati dengan kita punya audit report. So dia nak buat audit apa semua. Lalas dia check. Dia kata tak boleh ni, you declare ni terlalu rendah. So kita tak puas hati. Dia check. Tiba-tiba saya kena cukai dengan penalti. Asalnya tu saya declare kita punya profit tu tak besar lah kan. And then sepatutnya kita bayar cukai tu tak banyak. Sebab apa, masa tu kita punya overhead pun dah tinggi kan. Nak bayar gaji pekerja lagi, nak bayar sistem lagi, tu pun semua kan. So ada untung tapi tidaklah sebesar mana. And then tahun 2018 tiba-tiba lah LHDN dia tak puas hati pun semua. Dia datang nak check pun semua. Lepas tu saya kena cukai dengan penalti 230,000 kan. Untuk tahun 2015. Saya bila kena tu memang terduduk kan. Banyak gila ni. Boleh beli rumah sebiji kan. Saya untung saya tak adalah banyak mana kan. Tapi suka-suka hati je dia minta kena bayar 230,000. Lepas tu saya pun cubalah merayu, minta kurangkan lah kan. Lepas saya merayu tu, asalnya penalti, cukai dengan penalti tu 230,000, naik jadi 270,000.
So gila betul kan. Assalamualaikum. Okey lah tu tuan, terbaik lah setakat ni. Alright, so itu antara cabaran-cabaran yang saya lalui lah sepanjang saya buat bisnes kereta sewa kan. And then saya cuba bayar lah apa saja, penalti ke segala saya cuba bayar lah. Tapi bila jadi macam tu memang bisnes saya memang terkesan gila kan. Kita dah struggle apa semua. Lepas tu masuk tahun 2020, Covid pula datang kan. Lepas tu dengan PKP apa semua, saya bisnes saya asalnya sebulan boleh dapat 400,000, 500,000 sebulan kan, sale lah. Bila Covid ya, bila PKP je terus jadi zero terus. Zero, langsung tak ada income kan. Sebab apa? Kena lockdown. So memang jatuh terjun tiruk betul-betul lah kan. Alright. And then masa tu saya cuba bangkit. Sebab apa? Bisnes kereta sewa masa tu memang tak boleh jalan. Dan saya cubalah jual produk apa saja yang boleh buat, yang boleh menjana pendapatan, saya cubalah. Mula-mula tu saya cuba jual produk makanan lah kan. Alright, so sama cerita. Ya, saya minum. So tahun 2020 tu bila lockdown tu, saya cubalah jual macam-macam. Saya jual popcorn lah, saya jual kambing perap lah, saya jual rendang lah, saya jual kerepek lah, saya jual macam-macam lah. Apa saja boleh jual, saya cuba jual. Alhamdulillah boleh jual, boleh buat duit. Tapi dia punya bisnes tu dia tak nampak untung. Sebab apa? Saya kena pegang stok. Kena pegang stok, kita kena ada tempat, kita kena ada pekerja, kita kena urus packaging, kita kena hantar kan. So duit untung tu habis bayar overhead je. Kan. And then kita jual makanan ni, dia punya margin tu tidaklah besar kan. So last saya duk buat bisnes kereta sewa tu, duk buat bisnes jual produk tu. Last saya kira macam boleh jual, tapi untung tu habis bayar gaji pekerja, bayar apa semua. Lepas tu saya pula kena guna duit saving untuk cover lah kan. Sebab apa? Kalau nak ikut keuntungan tu tak cukup nak cover. So saya start guna duit saving. Nak survive kan. Last benda tu bertahan sampai bulan macam PKP 2020 bulan Mac kan. Bulan Mac sampailah Disember 2020. Last saya bayar gaji dekat pekerja saya. Lepas tu pekerja saya pun macam, dia orang pun nampak macam tak ada masa depan kan. Dia orang pun lepas dapat gaji tu semua berhenti lah. Semua berhenti. So masuk tahun baru 2021, saya pun dengan keadaan bisnes kereta sewa saya tak jalan kan. Lepas tu pekerja semua berhenti, saya jual produk pula rugi kan. Duit saving habis. Lepas tu hutang-hutang saya tak boleh nak bayar kan. Memang ada moratorium, tapi ada hutang-hutang yang saya kena bayar. Lepas tu masa tu tuan-tuan, saya dah start kena saman apa semua kan. And then sebenarnya bisnes kereta sewa saya tu, dia dah struggle sebelum Covid. Sebelum Covid dah struggle. So bila saya betul-betul jatuh tu, saya kira macam terberhutang. Total hutang saya lebih kurang 600,000 tuan-tuan. 600,000. Sebab apa? Sebelum Covid bisnes tu dah struggle. Bila Covid je lagi teruk. Lepas tu saya cuba buat bisnes, bukannya untung, rugi kan. Duit saving habis. Kan. So masa saya jatuh tu, saya dalam keadaan saya ada hutang lebih kurang 600,000 tuan-tuan. 600,000 dengan duit saving pun habis, dengan kena saman lagi kan. Ini saya nak cerita lah macam mana saya bangkit balik. Sebab semalam ada orang mesej saya, dia macam nak gila. Sebab apa? Dia ada hutang, lepas tu dia hampir bankrupt, lepas tu dia dah contact KPK. Saya cakap relax kan. Banyak ke hutang? Banyak. Tapi dia tak cakap lah berapa hutang dia kan. Lepas tu dia cakap, saya lagi banyak hutang, 600,000. 600,000 kan. Okay, relax je kan. Nak tahu tak macam mana saya overcome benda tu? Siapa kat sini yang ada masalah hutang? Ada masalah hutang, stres kan. So saya pun masa saya jatuh tu, saya ada hutang lebih kurang 600,000 tuan-tuan. 600,000. Dan saya masa tu saving pun almost habis kan.
income pun tak ada kan. Income pun tak ada. Lepas tu orang hari-hari call, mesej tanya, mana payment aku? Mana payment aku? Saya pun tak boleh nak bagi jawapan. Sebab apa? Saya pun tak pasti. Tak pasti kan. So ada yang tak puas hati, saman pun semua. Lepas tu itu yang jadilah. Nak tahu tak macam mana saya settlekan benda tu? Saya settlekan benda tu. Ada lagi ke yang dengar saya punya cerita ni? Memang ada hutang rumah. So ini saya cerita ni bagi mereka yang jatuh terduduk kan, yang macam tak ada harapan. So saya cerita ni supaya you nampak jalan. Sebenarnya setiap orang ada masalah kan. Macam saya ni, saya fikir masalah saya ni besar, tapi mungkin ada orang ada masalah yang lebih besar lagi kan. Alright. So bila jadi macam tu tuan-tuan, saya pun pening kepala lah. Bila kita ada hutang ni, memang kita tak tenang lah. Tak tenang. Orang telefon kita, orang mesej kita, minta mana payment aku, mana, bila kau nak bayar, bila kau nak bayar. Saya pun nak jawab pun saya tak boleh nak bagi jawapan. Sebab apa? Saya pun tak pasti bila saya boleh bangkit balik kan. Alright. So saya fikir macam mana aku nak buat. So and then bila kita orang duk tanya pasal duit pun semua, kita jadi stres. Kita nak fokus buat duit pun tak boleh. Sebab apa? Baru nak buat kerja orang telefon kan. Mana duit? So kita dah down masa tu kan. So apa yang saya buat tuan-tuan, yang ni pun you boleh buat lah. Cuma saya hutang saya ni hutang syarikat, bukannya hutang personal. Hutang syarikat. So syarikat saya yang hutang, tapi sebab apa? Saya ni director, saya kena responsible lah. So bila orang tanya mana duit, saya pun tak boleh nak bagi jawapan. Sebab apa? Kita memang dah hilang sumber pendapatan kan. Syarikat memang dah tak ada duit dah. Okay, so apa yang saya buat adalah saya appoint seorang lawyer. Saya minta lawyer ni berunding, berbincang dengan orang yang saya hutang. So you all ni pun, kalau you ada hutang, so you kena lantik pihak ketiga yang boleh tolong runding dengan orang yang you hutang tu. Runding lah, you bayar sikit-sikit ke, delay payment ke kan. So at least you tak lari. Macam tu, itu yang saya buat. So saya appoint seorang lawyer. Lawyer ni yang akan pergi berunding dengan orang yang saya hutang. So diorang ni tak adalah nak marah kan. Sebab apa? Saya lantik orang, pihak ketiga yang tolong runding. So dekat situ saya boleh fokus cari duit. Nampak tak cara saya? So you all pun kalau ada masalah hutang, kalau macam hutang personal ni, you boleh contact AKPK lah. Contact AKPK, minta dia orang ni jadi orang ketiga untuk tolong berunding. Berunding tu you boleh bayar, tapi you bayar macam ni sikit-sikit kan. Lepas you punya ekonomi okey, you tambah lagi payment kan. Itu yang saya lawyer saya buat lah. So dia tanya, okey, berapa yang saya boleh bayar kan. Saya cakap, okey, saya boleh bayar sebulan 500 selama 18 bulan. Lepas 18 bulan saya akan tambah lagi payment. Sebab apa? Bagi masa saya untuk bounce balik. Macam tu kan. Alright. So yang kes-kes hutang apa semua tu, saya punya peguam lah yang uruskan. Cuma bila saya guna peguam tu kena bayar lah sikit kat dia kan. Tapi tak apalah, saya boleh fokus cari duit je. Kan. So you all pun kalau macam saya hutang syarikat, tak apalah, kita boleh pakai lawyer. Kalau hutang personal ni mungkin susah sikit, tapi you boleh pakai AKPK. Cuma kalau hutang along ni mungkin kena pakai PPIM lah, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. So you gunakan pihak ketiga untuk tolong berunding. Mungkin dia minta kurangkan interest ke, bayar sikit dulu ke kan. And then you boleh fokus cari duit. Saya balik Malaysia nak cari siapa yang saya hutang, InsyaAllah kan. So dia at least you communicate lah dengan orang yang you hutang tu. Cuma kadang-kadang kita segan lah dengan orang yang kita hutang tu. So saya gunakan pihak ketiga lah untuk berunding kan. So saya boleh fokus cari duit kan. Alright. So masuk tahun 2021. So saya pun masa tu bab hutang tu saya dah hand over dekat lawyer. Lepas tu saya pun fokus cari duit. Okay. So cari-cari saya sebenarnya
bila saya jatuh dalam bisnes kereta sewa, lepas tu saya jatuh dalam bisnes jual produk, so saya mencari bisnes yang modal dia rendah. Lepas tu saya tak perlu ada stok, tak perlu simpan stok. Lepas tu tak perlu ada pekerja kan. So saya mencari bisnes yang macam tu. Lepas tu macam company tu pun bagi banyak training, bagi bahan marketing. So saya tercari-cari sampailah saya jumpa SKV. Alright. So SKV ni dia bagusnya bila you nak jadi dia punya usahawan, modal dia bermula RM65.40 je. Modal rendah je. Okay, so you tak payah nak beli stok banyak-banyak. You tak payah spend beribu-ribu. Kan? You daftar, you bayar RM65.40, you dapat produk. Dapat produk defense ni. Okay, lepas you daftar, macam dia bagi training. Macam saya, siapa-siapa yang join team bawah saya, HQ yang bagi training. Tu yang bagusnya SKV. Training dia pula ada 5 hari training. Lepas tu ada intensif punya training 12 hari. So yang training tu HQ yang bagi. Sekejap saya minum dahaga. Lepas tu macam SKV ni, bahan-bahan marketing semua dia bagi lah. Ada video, ada poster kan. Lepas tu dia ada duta dia. Lepas tu dia orang pun guna banyak influencer lah untuk promote dia punya produk. So SKV ni dari segi marketing tu sangat bagus lah. Macam kita ni tak perlu keluar duit pun nak buat bahan marketing. Semua SKV dah sediakan kan? Dengan dutanya, dengan testimonialnya, dengan influencer je kan. So SKV dia dah spend setiap bulan berjuta ringgit untuk buat marketing. Masuk iklan radionya, TV saya tak pastilah sebab apa saya pun tak tengok TV. So dari segi marketing memang dalam banyak-banyak company lah saya nampak SKV ni kira antara company yang perfect lah untuk kita join. Sebab apa? Modal dia rendah. Lepas tu bahan marketing dia sediakan. Training pula dia orang bagi. Macam saya rekrut HQ yang bagi training. So saya fokus guna produk, saya share. Itu yang saya punya jualan tu boleh cepat naik tu. Alright. Sekejap saya baca. Saya dah jadi ejen bulan lepas. Alhamdulillah seronok bisnes dengan SKV. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah kan. Alright, so siapa kat sini yang dah join SKV? Cubalah share sikit. You punya group sale kan. Cuba share bulan ni. So saya nak share sekali lagi saya punya group sale. Nak tengok tak saya punya sale setakat bulan ni? Alright, ni saya punya jualan dan bonus SKV daripada 1 sampai 13 Mac 2022. So saya punya personal sale dalam 10,000 kan. Personal sale ni maknanya saya jual direct dekat customer. Personal sale tak banyak. Tapi saya ada group sale. Group sale ni 2.3 juta tuan-tuan. 2.3 juta dan saya punya bonus dalam masa 13 hari 64,000 tuan-tuan. So saya buat sale 10,000 tapi SKV bagi saya 64,000 bonus. Ada tak sesiapa yang nak income macam ni? Ni bukannya tipu, ni betul tau. Betul. Dan saya buat bisnes SKV ni 2 orang je. Saya tak perlu simpan stok. Saya tak perlu post barang kan. Saya hanya guna produk. Lepas tu saya share. Dan sekarang ni bawah saya ada lebih kurang 775 orang ejen. Kan. Grup saya tak banyak lah bang. Saya masih merangkak lagi ni. Tak apa, banyak ke sikit ke tak apa, bersyukur. Bila you share, maknanya you bersyukur. Kalau you cakap sikit, maknanya you tidak bersyukur. Bila you tidak bersyukur, tandanya you kufur. Bila you kufur, Tuhan tarik balik lah. So macam saya, tak apa, you dapat RM1 pun you syukur. You share. Sebab apa? Mungkin you share tu, you boleh membuka mata orang. Dia ni pun boleh buat kan. So kita tunjuk dekat orang, dia boleh buat, aku pun boleh buat. Tapi kita malu kan. Kita malu nak share apa semua kan. So itu tandanya kita kufur lah dengan nikmat dia bagi. Nanti dia tarik lah. Saya pesan dekat saya punya team, tak apa, you dapat RM1 ke RM2 ke tak apa, you share. Sebab apa? Mungkin benda tu boleh menjadi inspirasi kepada ramai orang. Dan bila you bersyukur, Tuhan akan tambah lagi. Tuhan akan tambah lagi. Alright.
tadi ada tanya kan, macam mana nak buat tu? Macam mana nak ajak orang macam mana nak ajak orang join SKV? Ada ke nak tahu? Ada ke nak tahu? Ni company malam ke bang? Ni siang bukannya malam. Okay, so saya cerita sikit pasal MLM lah kan, maksudnya MLM. So banyak orang dia confuse tau, dia confuse tentang MLM. So saya pun dulu tak tahu. Bila saya baca-baca, saya masuk ke laman web KPDNHCP, barulah saya faham tentang MLM. So mana-mana syarikat yang melantik pengedar dia, melantik ejen, dan ejen tu boleh rekrut ejen, company tu sebenarnya MLM. So yang membezakan adakah company tu ada lesen atau tidak. So macam SKV ni, dia memang ada lesen syarikat jualan langsung. You boleh pergi dekat laman web KPDNCP, and then you boleh type ni, nanti saya tunjuk. Nak tengok tak lesen syarikat jualan langsung SKV. Saya cari. Ni. Ni. Okay. So SKV ni dia memang berdaftar. Kalau you pergi laman web kpdnhcp.gov.my, you type status syarikat jualan langsung, you type SKV, you akan jumpa SKV memang ada lesen. Alright. So terus terang SKV ni memang MLM dan dia ada lesen. Alright, dia ada lesen. Dan yang bahayanya, macam saya ada team saya, bawah saya, dulu ni dia pun jual produk. Dia tak tahu company dia tu adalah MLM, dan company dia tu tak ada lesen. Tak ada lesen. So kalau you join mana-mana company yang tidak ada lesen, tiba-tiba ada orang report you, orang macam KPDNCP ni, dia boleh saman orang yang menjual dan company. Kan? So banyak dekat luar sana yang berniaga, dia tak tahu pun sebenarnya dia MLM. Macam mana you nak tahu you adalah MLM? Bila you jual produk, you boleh rekrut ejen. Kan? You macam contoh, you daftar, you jadi stokis. Lepas tu you boleh rekrut ejen. Lepas tu ejen you boleh rekrut lagi dropship. Itu adalah MLM. So sama ada company tu ada lesen atau tidak. Macam mana you nak check? You pergi ke laman web KPDNHCP, you check. Kan? So macam saya punya team ni, baru dia tahu. Rupa-rupanya dia buat bisnes MLM, dan bisnes company tu tak ada lesen. So kalau macam ada orang report kan, dia rekrut orang tanpa ada lesen, silap-silap dia kena denda lah, lepas tu company tu boleh kena denda. You kena hati-hati. Alright, so you jangan risau. SKV ni memang MLM dan ada lesen, dan produk-produk dia memang ada KKM, ada JAKIM, ada lesen semua, ada sijil. You jangan risau. Alright, so tadi yang tanya pasal macam mana nak rekrut ejen. Ada tak nak tahu macam mana saya rekrut ejen? So saya join SKV daripada Februari 2021 sampai sekarang. Total ejen saya dalam 770 lebih lah. Okay, saya berminat nak join. Macam mana caranya? Okay, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. You pergi dekat bio saya, you WhatsApp saya. Alright, saya minum dahaga. Alright. Nak tahu tak macam mana saya rekrut ejen? Macam mana saya nak rekrut ejen? Saya nak share 5 benda yang saya buat, yang benda ni you all pun boleh buat. Dan benda ni semua zero cost marketing. Memang langsung tak perlu duit. Alright. So yang pertama, kita macam SKV ni, kita berniaga online. Saya memang online. Memang tak ada kedai, tak ada pergi buka meja, orang datang, tak ada. So memang 100% online. So bila kita berniaga online, so semua media sosial kita tu kita anggap macam kedai. So bila you kedai, maknanya you kenalah buat kedai you tu nampak betul lah, nampak proper. So apa yang saya buat adalah semua media sosial saya ni, so saya kemas kini lah. Kemas kini ni maksudnya make sure you guna nama betul. Dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook, dekat YouTube, semua media sosial yang ada, make sure you guna nama you guna nama betul. Jangan guna nama nama samaran, jangan guna nama glamour kan. Sebab apa?
bila kita nak menjual ni, kalau kita guna nama yang orang tak kenal kan, so dia punya rejection tu jadi tinggi. Tapi kalau kita guna nama betul kan, so dia punya rejection tu jadi rendah lah. Alright. Macam ni kan, Aminah Kitchen. Aminah Kitchen saya tak pasti. So kalau boleh, kuatkan you punya personal branding. Kuatkan you punya personal branding. So bila saya join je, saya memang fokus kepada personal branding. So dekat semua media sosial saya memang guna nama saya, Wahyi Abdul Rashid. Alright, tu yang pertama lah. Okay. Lepas tu dekat you punya gambar profile media sosial tu, make sure you letak gambar yang proper lah. Letak macam saya dekat semua media sosial saya letak gambar saya pakai coat, pakai tie, pakai suit kan. So kira macam saya nak membina trust, membina keyakinan ke orang. Oh, dia ni bukannya, kadang-kadang setengah orang dia nak berniaga, letak gambar kucing kan, letak gambar anak dia, letak gambar suami dia, letak gambar tak apa-apa. So benda tu yang membuatkan orang susah nak jadi ejen. Orang tak percaya, betul ke dia ni? Budak-budak ke dia ni? Kan. So letak gambar yang meyakinkan kalau boleh gambar image corporate lah. Alright. So lepas tu macam you punya media sosial tu, kalau boleh you post benda-benda yang berkaitan lah. You post tentang diri you post tentang business you kan. You jangan post benda-benda yang negatif. Jangan cerita pasal politik, jangan membawang, jangan. Saya dekat saya punya media sosial langsung saya tak cerita tentang benda-benda negatif. Saya hanya cerita tentang saya punya kehidupan, saya cerita tentang produk-produk yang saya guna. You all ni dengar tak ni? Ada ke? Makin kurangnya ni. Bila saya share ilmu kurang mendengar kan. Tapi semua orang nak kaya. Alright, so and then dekat you punya media sosial tu, make sure you letak, kalau macam saya letak link WhatsApp lah. Sebab apa, kadang-kadang orang tu dia nak tanya apa semua, dia WhatsApp kita. And then kadang-kadang kita tak close pun, tapi kita dah dapat nombor telefon dia. So biasanya orang tu dia WhatsApp, dia tanya kan, lepas tu sehari 2 hari, kadang-kadang lepas minggu dia baru daftar jadi ejen. Tapi kita dah dapat nombor dia, kita just bagi information, bagi kan. So macam saya saya buat live ni Saya buat live ni, tak silap saya sekarang ni pun dah ada lebih 10 orang WhatsApp saya nak jadi ejen. So live ni pun salah satu cara untuk kita rekrut ejen. Macam saya banyak cerita tentang diri saya. Saya tak ada cerita pasal company ke, produk ke pun tak ada. Saya cerita tentang diri saya. Macam mana saya daripada dulu kerja government, berniaga kereta sewa, lepas tu saya jatuh, saya join SKB, saya bangkit balik. So kita cerita tentang diri kita. Banyakkan bercerita tentang diri kita. So benda tu orang boleh relate. So saya memang tak ada cerita pasal produk. Tak ada cerita. Saya cerita tentang diri kita, macam mana kita boleh bangkit dengan SKB. Kalau you baru join, macam saya masa mula-mula join tu, saya pun nak cerita pasal diri saya, nak cerita tentang result saya pun saya belum ada lagi. Nak tahu tak macam mana saya buat? So masa saya mula-mula join tu, bulan Februari 2021, saya pun sale pun tak ada, ejen pun tak ada. Nak tahu tak macam mana saya buat? Saya boleh rekrut ejen. Bulan pertama je saya boleh rekrut 30 orang ejen. Saya ada duk dengar ni sambil minum Afia Zero. Alright. So apa yang saya buat adalah, ini saya panggil nak senang faham lah, tunggang kejayaan. Biasa orang sebut menunggang agama kan. Kita ni jangan menunggang agama, kita menunggang kejayaan orang lain. So masa saya mula-mula join tu, saya pun tak ada result lagi, saya pun tak ada sale. So apa yang saya buat adalah saya menunggang kejayaan leader-leader SKB. So saya share dia orang punya kejayaan. So tahniah Kak Nini, sale 500,000. Tahniah Ibu Ida, sale ni. So saya share kejayaan orang lain. Kan? Sebab apa? Macam orang nak join SKB ni, orang nak join jadi ejen ni, dia nak tengok result. So kalau you tak ada result lagi, you share result orang lain lagi. Orang lain dulu. Tak simpan barang, kadang orang tak nak bayar postage and COD je. Okay.
COD pun bukan free. Alright, apa masalah tu? So benda tu sebenarnya you kena educate lah. Macam you kena educate, bila you orang nak COD ni sebenarnya you tidak educate dia orang lah. You tidak educate dia orang. So macam bila dah sakit baru nak beli. Macam kita selalu educate lah. Kalau boleh janganlah dah sakit baru dah kelang kabut nak beli kan. So bila kita educate dia faham lah. Okay. Macam saya pun ada juga customer kadang-kadang dia nak beli nak cepat. So kita ada stok sikit. Kalau kau nak kau datang ambil. Saya takkan hantar. Ataupun dia arrange lah guna Lalamove. So senang cerita. Alright, so you kena educate lah. Kena educate. So macam suplemen ni banyak, dia bukannya ubat tau. Dia bukannya ubat. So dia kena makan berterusan. So kalau dah sakit baru kelang kabut apa semua tu, kalau kita boleh tolong lah. Kalau tak dapat lah kan. So educate, pesan ke dia, okay, next time kalau boleh order awal supaya tak kelang kabut kan. Alright, so sambung cerita. Apa lagi? So yang tu baru part pertama tau. Make sure you repair you punya media sosial. Guna nama betul, guna gambar yang elok. Lepas tu posting you post benda-benda yang related. Lepas tu you letak link WhatsApp dekat semua media sosial. Dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook, dekat Twitter, dekat YouTube, dekat LinkedIn, dekat, and then satu lagi banyak orang tak perasan lah. Banyak orang tak perasan dekat WhatsApp dia. WhatsApp dia, you tengok you punya WhatsApp kadang-kadang tak apa-apa WhatsApp kan. WhatsApp ni sebenarnya kita boleh letak profile kita, nama kita kan. Lepas tu gambar kita. Kadang-kadang saya, bila orang WhatsApp saya, kelakar gila tengok. Ada yang dia punya profile nama tu bakal jenazah. Macam-macam lah. So macam mana you nak berniaga kalau you guna nama fake kan? You tengok. Dulu orang tua-tua selalu cakap, jaga tepi kain sendiri. Jangan nak sibuk jaga tepi kain orang. So kita pun lupa nak tengok diri sendiri kan. Sibuk nak tengok orang lain, diri sendiri lupa tengok. You tengok you punya profile, profile dekat WhatsApp, profile you dekat Telegram, semua profile media sosial, dekat email you, dekat Zoom. Tengok balik. So kita jaga tepi kain kita. Jangan duk sibuk nak jaga tepi kain orang. Sekarang ni ramai orang dia sibuk nak jaga tepi kain orang kan. Orang tu tak betul, orang ni salah apa semua. Dia lupa nak tengok diri dia. Kan. Macam siapa ni, Aminah Kitchen ni. Aminah Kitchen lah. Kita tak nampak you punya profile. Kalau boleh you letak gambar profile orang. Jangan letak gambar macam tu kan. So benda tu yang menyebabkan orang susah nak percaya kat you. Siapa lagi ni? Ramlah, Rosline, Arisa 20514. Kalau boleh biar nama tu cantik lah. Jangan ada nombor-nombor kan. Lepas tu kalau boleh you letak gambar you seorang. Jangan letak gambar family you, gambar tu apa semua. Sebab apa? Kita nak berniaga kan. Kalau you letak gambar family kan, gambar anak apa semua, itu yang menyebabkan orang jadi susah. Aku ni deal dengan siapa? Aku deal dengan laki dia ke? Aku deal dengan isteri dia ke? Aku deal dengan anak dia? Siapa dia ni? Kan. Orang confused. Tukar gambar. Benda tu lah racun kepada bisnes kita. Kan. Siapa lagi? Cuba komen. Make sure kita upgrade kita punya media sosial. Upgrade. Letak kalau boleh, manusia ni dia lebih suka tengok gambar orang. Gambar yang manusia lah. Ada letak gambar kucing, tengok balik dekat you punya media sosial. So jaga tepi kain orang. Jaga tepi kain sendiri. Jangan duk sibuk jaga tepi kain orang. Alright, tu nombor 1. Nombor 2, apa yang saya buat lah masa saya join tu, yang ni saya belajar dengan saya punya kawan lah. Dia ni ejen takaful lah. So benda ni bagus. Dan benda ni saya rasa benda betul yang saya buat lah. Alright, nak tahu tak nombor 2 apa benda? Ke dah cukup dah 1? Nak tahu tak nombor 2 apa? Sekejap saya minum. Senyap ni. Senyap ya. Saya ada 5 benda lah yang saya buat, yang menyebabkan saya boleh buat jualan 2 juta lebih. Macam tak ramai je nak tahu kan. Kalau tak ramai saya tak cerita lah. Komen lagi. Ada tak nak dengar nombor 2? Nombor 2, yang ni yang saya buat, alhamdulillah benda ni menjadi.
Dan semalam pun saya ada buat. Ada. Okey, siapa ni? @successnote. @successnote ni nama dia tak betul. Gambar dah okey dah. Kan? Okey, nombor 2, apa yang you kena buat adalah you kena minta support, minta sokongan. Okey, support ni macam mana tuan-tuan? So saya bagi contoh lah, masa saya mula-mula join tu, masa mula-mula saya join SKV, apa yang saya buat adalah saya post dekat saya punya Facebook. Saya post very simple, saya tulis je, salam, business kereta sewa saya jatuh dan sekarang ni saya dah jadi usahawan SKV, doakan saya bangkit semula. So saya post dulu dekat media sosial. So apa yang berlaku, macam saya punya kawan-kawan ni, biasanya bila saya post dekat saya punya media sosial, memang klik-klik, memang dia orang tak komen. Tapi bila saya post benda tu, tiba-tiba beratus-ratus komen. So yang komen tu dia bukannya peli ke, ketawakan saya ke, majority dia orang ni support. So bila kita mengaku kita dalam keadaan kesusahan, kita setengah struggle, kita post dekat media sosial. So media sosial ni, kalau kita punya follower tu, kawan-kawan kita ni memang sangat positif, dia akan support. So dia orang komen, ya Allah Tuan Wahid, saya doakan Tuan Wahid dipermudahkan urusan. Lepas tu ada lagi komen, saya doakan semoga murah rezeki, saya doakan Tuan Wahid bangkit balik. So banyak komen, beratus-ratus komen. So benda tu jadi viral tau. Jadi viral. So secara tak langsung sebenarnya saya dah buat marketing percuma. Kan? So saya nak cakap saya dah jadi usahawan SKV, tapi saya tak jual produk. Saya minta dia orang doa je. So you all pun make sure you kena minta sokongan. Sokongan dekat you punya family, kawan-kawan. So sokongan tu you boleh buat macam-macam. You boleh post dekat Facebook kan, you boleh buat video, you boleh hantar broadcast dekat WhatsApp semua. You hantar. So kita tidak jual, kita minta support dia. Minta support saja. Dan tukar nama, tukar gambar, terbaik. Tahniah. So minta support. Macam saya post dekat saya punya Facebook, saya post dekat saya punya IG, saya post dekat saya punya TikTok. TikTok ni kita boleh buat video. Kita ambil lah video kan, kita buat cerita sedih. Dulu saya ada syarikat pelancongan, lepas tu bila Covid bisnes saya jatuh, sekarang ni saya jual produk kan. Doakan saya bangkit semula. So video tu viral tau. So you buat video, very simple. So itulah marketing percuma yang sangat bagus. Sebab apa, orang Malaysia ni kalau you very humble kan, you mengaku you ada masalah, dia orang akan support. Tapi kalau you belagak apa semua, memang dia akan kecam you kan. Setuju tak? Orang Malaysia ni, kalau you merendah diri kan, you minta you sedang struggle sekarang ni, you ada susah, bisnes you jatuh, you hilang pekerjaan apa semua, dan you baru join company ni dan minta dia orang doa. So orang Malaysia ni dia akan support you. Dia akan support you. So bila dia support, benda tu yang akan membuatkan marketing you very good. Kan? Tapi kalau you belagak, you tunjuk duit apa semua, memang habis kena kecam . So jangan. So minta support. Itu nombor 2. So saya memang boleh dikatakan setiap minggu saya minta buat video, buat konten. Setiap bulan saya buat. Saya macam biasa saya post kan. Doakan isteri saya buat jualan 3 juta ringgit bulan ni. Amin. Saya post macam tu je. So post tu kadang-kadang saya punya kawan-kawan dia komen very simple je, amin. So posting tu dia jadi macam viral. Lepas tu macam mana saya nak tahu benda tu berkesan, bila tiba-tiba saya punya kawan ni dia mesej, Wahid, aku nak belilah kau punya produk ni. Saya tengok dia ni macam tak pernah komen tau aku punya Facebook. Macam saya ada kawan lah, dia memang langsung tak pernah komen saya punya dekat saya punya media sosial, tapi tiba-tiba dia WhatsApp saya, dia nak beli produk kan. So saya tanya dia, aku tak pernah tengok pun kau komen aku punya media sosial, tapi macam mana kau tahu aku jual produk? So dia kata, alah aku tahu Wahid, aku tengok dekat IG, tapi saja je aku tak komen. So bila kita posting tu, bila ada banyak komen, so benda tu sampai dekat kita punya kawan. So walaupun dia tak komen, dia nampak. So marketing buat orang nampak. Kan? Tu benda, tu baru nombor 2.
Ada lagi 3. Ada lagi 3 benda lagi yang saya buat. Ke dah cukup dah? Kan? Cukup dah? 2. Ada lagi 3 lagi. Kalau dah cukup saya tak share lah. Cukup ke tak cukup? Alright. Apa lagi nombor 2? Okay, settle. Nombor 3 apa yang saya buat adalah saya tidak fokus jual produk. Banyak orang dia silap, dia fokus jual produk. Maksud dia, dia tunjuk, ni Fitech ni mengandungi buah ni lah. Tak ada. Saya tak pernah pun bercerita tentang konten produk ni. Saya hanya menjual result. Saya hanya menjual solution. Saya hanya menjual peluang. Jangan jual produk, jual result, jual peluang, jual solution. Kan? So macam saya jual result. Saya tunjuk result saya. Kalau macam kita nak rekrut ejen, kita tunjuk result kita. Berapa kita punya sale, berapa kita punya profit, tunjuk. Macam saya hari-hari saya tunjuk. Tunjuk ni dekat semua media sosial. Tak kisahlah dekat TikTok ke, dekat IG ke, dekat Facebook ke, dekat WhatsApp ke, tunjuk. Kan? Tunjuk, jual result. Lepas tu jual peluang. Macam saya cakap, siapa kat sini yang nak saya bantu, yang nak buat RM20,000 sebulan, komen nak screenshot video ni, pergi dekat saya punya bio WhatsApp saya. Saya jual peluang. Saya tak jual produk, saya jual peluang. Sebab apa? Semua orang nak kaya, semua orang nak duit. Kan? Jual result, jual peluang, jual solution. So macam saya nak berniaga, saya tak pandai. Jangan risau, training ada, bahan marketing ada, semua. You just follow je. Jual solution. Itu nombor 3. So dekat saya punya media sosial, kalau saya nak jual, nak fokus jual, nak cari customer, saya bagi testimonial customer yang guna. Kalau saya nak rekrut ejen, saya bagi testimonial diri saya, testimonial ejen-ejen yang dah berjaya. Jual testimonial, jual tu. Saya memang langsung dekat saya punya media sosial, langsung tak ada cerita pasal Fitech ni mengandungi, tak ada. Kan? Jual result. So mula-mula saya jual result orang, lepas tu saya jual result saya sendiri, lepas tu saya jual result team saya. Kan? Alright. Apa lagi? Okay, nombor 3 settle. Nombor 4. Nombor 4. So make sure you buat nombor 3. Nombor 3 setiap hari konsisten at least 3 bulan. Nombor 3. So nombor 4 ni, make sure lah. Macam saya setiap hari at least ada satu konten yang saya share dekat saya punya media sosial. Saya akan share dekat saya punya TikTok, saya akan share dekat saya punya IG, saya share dekat saya punya Facebook, saya share dekat saya punya Twitter, saya share dekat saya punya YouTube, saya share dekat saya punya LinkedIn, saya share dekat WhatsApp, saya share mana tempat yang saya boleh share, percuma saya share je. Kan? Share. Setiap hari ada at least satu konten, kadang-kadang 2, 3. So share je. Dan you kena konsisten. Jangan sekejap saya baru promote 3 hari tak ada orang beli, you give up. Jangan. You kena buat konsisten. Sebab apa? Apa yang kita buat sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. So you join, you promote, ada orang beli ke, tak ada orang beli ke, you buat je, promote selama 3 bulan. InsyaAllah you akan dapat hasil. Macam saya dah buat benda ni daripada Februari 2021, hari-hari saya post konten. Orang beli ke tak beli ke, lantak pi, saya promote je. Dan sekarang ni saya dapat hasil dia lah. Konsisten. Kan? Jangan you buat hangat-hangat tai ayam, buat lepas tu baru 3 kali post, tak ada orang beli, give up. Down kan? Jangan. Buat je. Sebab apa? Macam saya belajar dengan saya punya mentor, apa yang you buat sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. Alright, last kali adalah bila you dah dapat customer, you dah dapat ejen kan, so janganlah biar dia. Tanya dia, macam mana you beli produk ni, okey tak? Kan, okey tak? Dia bagi feedback kan? Saya dah guna produk ni, Alhamdulillah. So gunakan feedback dia tu untuk buat remarketing. Kalau you ada customer, tanya feedback dia. Kalau you ada ejen, tanya, macam mana you join SKV, okey tak? Sale you okey tak? Boleh buat duit tak? Berapa you punya bonus? Alhamdulillah saya join SKV, bulan lepas saya punya bonus dapat 4,000, 5,000, 10,000 So ambil dia punya testimonial tu, ambil video ke semua, gunakan bahan-bahan tu untuk remarketing. Itu yang saya buat tuan-tuan, 5 benda yang saya buat. Dan
Daripada awal saya buat sampai sekarang ni, alhamdulillah saya punya jualan 2 juta lebih. Dan bulan ni insya-Allah lah saya boleh pergi, doakan boleh pergi 6 juta ringgit. 6 juta ringgit. Dan kalau 6 juta, saya estimate lah, kalau kita boleh buat 1 juta group sale, at least you punya bonus tu, commission tu 30,000. You bayangkan kalau boleh buat 6 juta kan, 6 juta kali dengan 30, 6 kali dengan 30,000 boleh pergi 100,000 lebih lah. Siapa nak bagi saya buat bisnes ni? 2 orang je tuan-tuan. 2 orang je. Saya buat kereta sewa dulu, paling tinggi sale saya 800,000. Masa saya buat kereta sewa dulu, paling tinggi 800,000. Saya ada 10 orang pekerja. Lalas bayar tu bayar ni, lalas nak ambil gaji pun tak ada duit. Tapi bila saya join SKV tuan-tuan, saya punya sale bulan lepas, saya punya sale dalam 2.45 juta. And then bonus tu dalam 70,000 lebih. Dan saya buat 2 orang je. Memang best. Memang sebab tu saya cakap SKV ni 10 kali ganda lebih mudah berbanding bisnes